Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita buka program Halaqah Bicara Intelek dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berbahagia Datuk Wira Profesor Datuk Ismail bin Haji Ibrahim, Naib Presiden 1 Akademik Universiti Islam Malaysia merangkap dan juga merupakan Amir Halaqah siri yang ketiga. Yang berbahagia Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob, merupakan moderator Halaqah pada pagi ini. Khususnya yang berbahagia Ketua Pengarah Johor, yang berbahagia Datuk Anansi Muhammad. Khususnya yang berbahagia Tan Sri, Puan-Sri, Datuk-Datuk, Wakil-Wakil daripada kerajaan, swasta dan pertubuhan NGO. Khususnya tidak lupakan tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke Halaqah Bicara Intelek siri yang ketiga Anjuran Universiti Islam Malaysia. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, untuk makluman hadirin, tujuan Halaqah Bicara Intelek ini diadakan adalah untuk menyuburkan minda dengan diversiti ilmu tanpa sempadan sebagai salah satu wadah untuk mencari wisdom ataupun hikmah yang sukar diperolehi dalam kehidupan masyarakat pada zaman ini. Dengan itu, Halaqah sesi kali ini mengangkat tajuk Wasatiyah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan pentas Halaqah Bicara Intelek ini kepada moderator Halaqah yang berbahagia Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah ta'zima wa ijlala wa salatan wa taslima ala rasulil haq wal huda. Allahumma naftahtihu khairas sabah bi istidrakil barakat. Allahumma نتطلع دائما إلى المصار الأولى وحيا ونتشبث به. اللهم نرجو ألا تنقطع هذه الخيوط النور وإلا نطوح وإلا نشقى. اللهم فاشهد وتقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saya mulakan dengan very highly respected Profesor Datuk Wira Dr. Ismail Ibrahim, Naib Presiden UIM, Barisan Kepimpinan Universiti Islam Malaysia, Datuk Osman Desa, dan Pengurusan Kanan UIM, distinguished invited speakers yang ada di dalam dewan ini, warga Universiti Islam Malaysia. Seterusnya yang diraikan iaitu Amir Halaqah, dan seterusnya sidang hadirin dan hadirat yang saya rahmati sekalian. Sebenarnya saya merasa sungguh teruja dan sangat berbesar hati berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana secara langsung kita dapat melihatlah dengan berdiri, dengan duduknya saya di hadapan ini mencerminkan bahawa kepimpinan UIM menaikkan martabat wanita untuk menjadi moderator kepada satu-satunya program Halaqah Bicara Intelek yang saya, pada hemat saya, satu fursah yang di mana kita dapat sama-sama mencernakan apa yang dalam minda kita. Alhamdulillah. Baik, menyentuh tentang tajuk yang kita akan dengar sebentar lagi, iaitu tentang konsep wasatiyah. Pada hemat saya juga telah banyak berlaku salah faham, misunderstanding tentang pelaksanaan wasatiyah yang rata-rata kita dengar disampaikan dalam bentuk yang mungkin tidak sampai kepada taraf ataupun status yang syumul. Jadi tidak terlalu ekstrim jika saya katakan wasatiyah ini mungkin ada yang telah
dari sudut operasi dan amalan telah menyimpang daripada apa yang sepatutnya digariskan oleh agama Islam itu sendiri. Dan yang paling menarik juga, ada beberapa kajian akademik telah juga menyentuh pelaksanaan wasatiyah ini dalam konteks yang lebih luas, iaitu sama ada boleh mencapai tahap social cohesion, sama ada wasatiyah ini boleh membawa kepada perpaduan antara kaum di Malaysia. Banyak kajian yang menyentuh sama ada wasatiyah ini boleh diamalkan oleh pelbagai-pelbagai pihak berlainan agama, bukan sahaja tertumpu kepada masyarakat Islam. Jadi saya tidak mahu mengambil masa yang lama kerana tokoh kita ada di sini untuk membicarakan tentang konteks wasatiyah dari minda seorang tokoh yang akan dizahirkan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Wira Dr. Ismail Haji Ibrahim dari sudut yang holistik. Sebelum itu, izinkan saya, walaupun kita telah pun diedarkan dengan handouts brief biodata Datuk, tetapi izinkan saya lah untuk sedikit sebanyak mengenal siapa Amir Halaqah kita, dari di mana beliau asal. Ya. Yang pertama, Profesor Datuk Wira Dr. Ismail ini lahir di sebuah kampung yang terpencil di luar pekan Sungai Petani bernama Permatang Berangan dalam mukim Pinang Tunggal, Kedah. Manakala ibunya pula berasal dari Sungai Lokan, dekat dengan kampung Datuk Uthman saya kira, dengan bersebelahan dengan Sungai Dua seberang Perai Utara. Tetapi mungkin kita tak pernah menyangka Datuk Dr. Ismail lah anak yang bongsu. Lepas ni Datuk boleh share lah pengalaman Datuk. Mungkin bukan anak yang wasatiyah, tapi anak yang terakhir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan penuh takzim menjemput Profesor Datuk Wira Dr. Ismail, Amir Halaqah kali ini, untuk menzahirkan apa sahaja berkenaan konsep wasatiyah dari perspektif seorang tokoh. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang saya muliakan Profesor Dr. Inayah Yaakob, Profesor di UKM, dan sebagai moderator jemputan daripada UIM. Ahlan wa sahlan ya Dr. Mudathir. Ahlan wa sahlan. Hadza baituka tsani insya-Allah. Sebenarnya seperti yang disebut oleh Profesor Dr. Inayah Yaakob bahawa wasatiyah adalah satu daripada ciri-ciri umat Islam yang perlu kita hayati, kita fahami, dan perlu kita lihat sama ada umat Islam sekarang ini telah mengamalkan dasar wasatiyah dengan sebaik-baiknya ataupun sudah melencong dari konsep ataupun amalan dan nilai falsafah wasatiyah itu sendiri. Jadi hal-hal begini saya rasa perlu kita kaji dari masa ke semasa, dan saya rasa kita sekarang ini berada dalam satu masa yang perlu kita kaji semula tentang perkara-perkara seperti ini. Terutamanya kita menyedari bahawa kalau dalam perkembangan alam ini kita mempunyai generasi yang berbeza. Sekarang ini selalu orang mengatakan tentang generasi Y. Generasi Y. Kalau generasi Y itu mengikut kajian yang pernah dilakukan oleh banyak pihak, generasi yang dikenali dengan nama generasi Y itu ialah golongan anak-anak muda yang lahir di antara tahun 1977 hingga 1997. This is the Y generation. Those who were born in 1977 up to 1997. So they are now about 16 and 36 years old. Generasi Z pula ialah generasi yang lahir dari tahun 1998 hingga kini, berumur 15 tahun ke bawah. Jadi kalau kita sambungkan antara generasi Y dengan generasi Z, kita dapat melihat even di Malaysia ini pun terdapat bilangan yang banyak tentang generasi Y dan Z. Jadi kita perlu mengkaji minda, pemikiran, perasaan dan apakah pengharapan mereka untuk generasi mereka yang akan datang. Kita tahu dalam Al-Quran disebut
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu tanpa kamu tahu sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah yang menjadikan pendengaran, penglihatan dan minda, pemikiran. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kepada ayat ini satu saja, Allah mengatakan bahawa kita ini diterbitkan, dikeluarkan dari perut ibu bapa kita tanpa kita mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Inilah konsep sebenarnya perkembangan ilmu manusia, iaitulah dari sudut pendengarannya. Apabila dilahirkan, bayi sudah dapat mendengar. Dan ini rahsianya agama kita menuntut supaya kita mengazan atau mengiqamah kepada bayi yang baru dilahirkan. Kemudian selepas itu barulah dia jadi penglihatan. Kalau zaman saya dulu, saya sebenarnya dilahirkan lebih daripada 70 tahun dulu. I was born more than 70 years ago, Profesor Mudassir. You are younger than me, I think. Jadi pada masa itu, kalau tanya teman-teman kita di sini pun, mungkin orang kawan-kawan daripada Putrajaya ini pun, yang dalam 7 series, kita masa itu mata kita tertutup selama seminggu. Lepas seminggu barulah celik. Tapi sekarang ni dah keluar terus celik mata. Jadi maknanya perkembangan manusia ni mula-mula ialah pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian barulah pemikiran. Kalau kita lihat kepada filosofi ini, konsep ini dan perkembangan ini, ternyata bahawa pembangunan ICT juga adalah merupakan penjelmaan daripada apa yang Allah sebutkan bahawa kita tidak tahu sesuatu. Kemudian barulah tiba pembangunan yang pertama ialah pendengaran. Sebab itulah kita pada masa dulu, semasa saya dulu, tidak ada TV, tapi ada radio saja. Dan tidak ada telefon yang nampak, tapi telefon yang pakai gagang yang lama. Kemudian bila ada dikeluarkan radio dulu, barulah dikeluarkan televisyen, iaitulah bentuk penglihatan, visual, audio and visual. Lepas itu barulah dikeluar segala komputer dan sebagainya sekarang ini. Itulah pemikiran yang disebut oleh Allah SWT, itu mengikut tertib itu. Bacalah dalam Quran, semua ayat menyebutkan yang dijadikan pertamanya ialah pendengaran, penglihatan dan akal, pikiran dan minda. Wa qalilan ma tashkurun, tapi kamu sedikit sangat di antara manusia ini yang bersyukur dengan kejadian itu. Dan mungkin ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak dapat memahami unsur teknologi ini. Jadi generasi Y dan Z ini adalah generasi yang terakhir tadi, iaitulah generasi visual dan generasi minda, generasi akal pikiran dengan ICT yang telah berkembang begitu hebat. Jadi bagi saya rasa hal ini adalah satu perkara yang harus kita teliti. Kita tidak boleh lagi hanya bercerita tentang segala retorika dan segala apa-apa kenangan lama yang belum kita tahu apakah ini akan mendapat sambutan daripada generasi Y dan generasi Z. Generasi Y sebenarnya mempunyai peratusan yang tinggi. Mungkin 38% mengikut perangkaan yang diterbitkan oleh Kerajaan Malaysia. Generasi Y dan Z sekarang ini mungkin kita ada 38%. Generasi Y 21%. Demikian juga generasi Z dan seterusnya. Sekarang ni ada generasi pra-baby boom. Pra-baby boom ni maknanya generasi yang lahir pada 1945 dan sebelumnya. Saya masuk dalam itulah sebab 45 saya muda sangat kalau 45. Jadi ini generasi yang sudah selesai pra-baby boom. Kemudian baru lahir generasi baby boom yang lahir 1946, 1964. Kita di Malaysia ada 16% penduduk dalam generasi yang kita namakan generasi baby boom ini. Jadi dalam hal ini, generasi pra-baby boom seperti saya pun makin menambah, makin bertambah. Mungkin kita boleh handlekan generasi ini dengan baik. Tapi generasi Y dan Z, itu yang perlu kita lihat. Saya menyebut perkara ini kerana kita terlalu mengkaji Islam ini dari satu sudut yang tertentu. Bagi saya,
pengkajian tentang sesuatu aspek sama ada wasatiyah. Saya tidak perlu menerangkan tentang konsep wasatiyah kerana telah 2-3 seminar yang saya hadiri dan 2-3 makalah yang telah saya tuliskan masuk dalam blog saya yang jarang-jarang diikuti itu. Dan juga buku Islam dan Wasatiyah ini adalah merupakan sebuah buku kumpulan kertas kerja yang dikeluarkan oleh USIM semasa kita mengadakan seminar bersama dengan USIM dulu, dan di sini ada kertas saya tentang Wasatiyah. Saya menyebut juga banyak perkara tentang Wasatiyah. Jadi dalam paper yang saya edarkan pada hari ini, saya hanya menyebut bahawa kita tidak perlu melihat konsep Wasatiyah itu bukan berarti menyerah kalah. Bukan berarti hanya lulus, setakat lulus. Bukan berarti hanya mengambil jalan pertengahan tanpa berusaha untuk mendapatkan kecemerlangan. Jadi itu yang saya sebutkan dalam paper ini dan saya serahkan kepada semua untuk membacanya. Dan satu perkara lain yang saya ingin sebutkan di sini, bahawa apabila kita membawa isu ini ke peringkat antarabangsa, termasuk oleh Perdana Menteri kita, nampaknya pihak Barat menerima konsep Wasatiyah kerana ini telah diterjemahkan sebagai moderation. Sedangkan moderation sebenarnya kita harus pahami dari sudut pentafsiran sekular dan harus kita lihat konsep pentafsiran Wasatiyah dari pentafsiran Islam. Filosofinya berbeza. Sebab itulah dalam buku saya, dalam kertas yang saya edarkan pada hari ini, saya menyebut tentang konsep Wasatiyah yang disebut oleh World Bank bahawa 53% dari ahli negara Islam OIC termasuk di dalam kategori negara-negara yang berpendapatan rendah, iaitu kira-kira separuh daripada negara-negara dunia yang berpendapatan rendah adalah negara-negara Islam. Negara-negara OIC yang berpendapatan tinggi pula hanya terdiri daripada 9% sahaja dari keseluruhan negara anggota OIC. Anggota OIC 53 buah negara. Lebih daripada setengah berada dalam keadaan yang mundur, terutamanya dari segi pembangunan ekonominya. Sedangkan negara yang maju, yang berpendapatan tinggi daripada negara Islam hanya 9%. Dan 9% ini, mereka lebih memastikan bahawa kekayaan mereka itu tidak perlu dikongsi dengan negara-negara yang miskin. Ya, tidak perlu. Malah mereka menjaga sempadan mereka, takhta mereka, kerajaan mereka dan juga menjaga kedudukan mereka, termasuk berusaha mendapatkan perlindungan daripada negara Amerika dan sekutu-sekutunya di barat untuk mempertahankan kekayaan mereka. Ini yang berlaku di Libya, yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Afghanistan dan sebagainya. Afghanistan itu sebenarnya dulu adalah dikuasai oleh Rusia. Tetapi apabila Rusia menguasai Afghanistan, maka Amerika Syarikat memandang ini adalah satu musuh dia. Pada masa itu kita masih ada dua kuasa besar dunia, iaitu Soviet Union dan Amerika Syarikat. Jadi dalam keadaan peperangan itu, mereka membantu Afghanistan untuk menentang, memberontak melawan Rusia, Soviet Union yang menguasai mereka pada masa itu. Dan akhirnya mereka berjaya mengeluarkan Rusia daripada Afghanistan dan Amerika membuat satu perkara yang elok, mana pada kita memang eloklah. Mereka cuba untuk menyelamatkan Afghanistan daripada pemerintahan komunis, tetapi sebenarnya mereka ingin menguasai Afghanistan kerana Afghanistan, Uzbekistan dan sebagainya itu adalah negara-negara kaya dengan minyak. Jadi akhirnya oleh kerana negara kaya itu mereka nak menguasai minyak, maka mereka akan mewujudkan kaedah Al-Qaedah yang disebut itu adalah rekaan Amerika Syarikat. Ini banyak disedarkan, dibuat penyelidikan. Sebab itulah mereka menguasai Afghanistan dan sekarang ini mereka menguasai Afghanistan, Iraq dan lain-lain. Itu adalah dengan alasan to save our children in the future, untuk menyelamatkan anak cucu kita pada masa yang akan datang. Tapi sebenarnya mereka ingin membina pipe minyak daripada Afghanistan, Iraq, Syria, pergi Libya, pergi Uzbekistan dan yang lain-lain lagi. Jadi dalam keadaan begini saya rasa mereka setuju dengan moderation
Kerana moderation ini merupakan satu kesederhanaan yang mereka mahu supaya kita sentiasa bersikap sederhana. Termasuk juga supaya kita ini lebih negatif dalam memahami sikap sederhana itu, terutamanya dalam membangunkan ekonomi kita. Tidak terlalu gairah untuk mendapatkan harta dunia ini. Dan mereka dapatkan pandangan-pandangan agama dan termasuk yang dibawa oleh beberapa pendakwah-pendakwah, mungkin bukan di Malaysia tapi di luar negara, supaya kita melupakan dunia. Dan mereka mencipta satu golongan yang dinamakan golongan tabligh yang pergi ke India. Hanya ini Ustaz Ghazali, saya bukan menyebut isu ini secara spesifik, tapi maknanya mungkin juga, mungkin saya kata mungkin, golongan-golongan yang mementingkan hanya kerohanian ini akan menjadikan umat Islam lupa kepada keduniaan dan kebendaan yang sepatutnya mereka seimbangkan, bukanlah mereka tinggalkan sama sekali. Jadi dalam hal ini saya rasa perangkaan World Bank itu adalah satu perangkaan yang harus mendapat perhatian kita. Karena dalam keadaan sekarang saya rasa mungkin peratusan kekuasaan ekonomi umat Islam sudah menurun daripada yang disebut oleh World Bank pada tahun itu, iaitu daripada 53% yang miskin mungkin menjadi 60 ataupun 65. Dan saya pernah juga menyiarkan satu berita yang disebut dalam CNN ketika Larry King live masa itu, ini berlama dululah. Dia merujuk kepada peristiwa 11 September. Dia menjemput seorang tetamu daripada pendeta Yahudi dan dia cuba memetik beberapa ayat Quran supaya dapat ditafsirkan dalam konsep moderation. Apakah Islam moderate ataupun tidak? Jadi dia menyebut satu ayat, iaitu ayat tentang orang Islam yang tidak seharusnya mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai teman rakan mereka. La tattakhizul yahuda wal nasara. Dia kata, orang Islam kata, wahai manusia, janganlah ambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi ketua-ketua di antara kamu. Ini dia kata satu satu konsep, satu idea yang sudah melanggar konsep moderation. Kerana kehidupan kita adalah kehidupan manusia sejagat. Jadi dalam hal ini saya rasa mereka telah membuat satu perkara yang agak menyalahfahamkan kita. Ayat ini sebenarnya bukan menyebut tentang mengambil mereka menjadi ketua, tetapi menyebut tentang permusuhan yang sentiasa ada. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maknanya orang Nasrani dan orang Yahudi tidak akan rela, tidak akan berdiam diri selagi kamu tidak mengikut ajaran dan agama mereka, cara hidup mereka, budaya mereka dan sebagainya. Jadi itu yang diberikan oleh Allah SWT amaran di sini, supaya jangan mengambil mereka menjadi ketua kita. Dan ketuanya itu tentulah daripada orang Yahudi dan Nasrani yang ekstremis. Ini termasuk dalam konteks wasatiyah kita. Wasatiyah kita menolak polarisasi. Polarization ni maknanya sesuatu perhubungan kita dengan perkara yang membawa kepada radikal dan ekstremis. Itu adalah polarization. Kalau political polarization maknanya seperti orang yang ta'assub dengan berpolitik sehingga menimbulkan satu ketegangan di antara parti politik dan pengikut politik. Kebanyakan ahli politik tidak bersifat dengan sifat polarization. Racial polarization seperti yang berlaku di negara-negara yang banyak membunuh, termasuk di Nigeria umpamanya, itu adalah racial polarization. Jadi mereka membunuh sesama mereka. Dan juga mazhab polarization seperti yang berlaku di Iraq umpamanya, apabila Syiah menentang dan membunuh pihak Sunni. Jadi ini adalah polarization. Polarization itu adalah satu perkara yang di luar daripada konsep wasatiyah. Wasatiyah menentang sikap ekstremis dan sikap radikal. Jadi sebab itu dalam hal ini sebenarnya dia menyebut juga tentang galakan kepada orang Islam supaya membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana saja kamu dapati mereka. Jadi dalam hal ini saya rasa ayat Al-Quran menyebut kita membunuh orang
Dan kita menentang orang ialah pertama sekali ialah untuk mempertahankan diri. Kita tidak boleh melampaui batasan. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan kamu melampaui batasan. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batasan, termasuk dalam peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Kita melakukan pembunuhan bukan kerana nak bunuh orang, tapi pertama sekali ialah mempertahankan diri kita, keluarga kita, termasuk dalam ini maqasid syariah yang harus kita jaga. Jadi artinya dalam hal ini, itu pun Allah menyebut jangan melampaui batasan. Kalau kita nak bergaduh dengan orang, nak berperang dengan orang, artinya kita harus menjaga batasannya. Katalah kalau kita berperang dengan Singapura, kita seharusnya tidak pergi menyerang Singapura di sana. Tapi kalau mereka menyerang kita, kita harus mempertahankan diri. Ini contoh saja, bukan kita nak perang dengan Singapura. Jadi pendeknya, ada banyak perkara yang boleh kita sebut tentang wasatiyah. Dan ini saya serahkan kepada pentafsiran masing-masing, kerana saya tahu orang yang datang ini bukanlah orang-orang yang tidak berilmu. Kebanyakan ialah orang-orang yang berilmu dan mempunyai pikiran. Sungguh pun mereka sebenarnya bukan generasi Y dan Z. Sikit-sikit saja generasi Y dan Z. Jadi sebenarnya apa yang dibaca oleh saudara Hakim tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Ini sebenarnya apabila Tuhan mengatakan demikianlah, makna demikianlah, kadzalika ni sebenarnya dia refer kepada satu perkara yang lain sebelum ini. Demikianlah, makna Allah kata setelah memimpin kamu ke jalan yang lurus, makna Allah pimpin kita ke jalan yang lurus. Selepas itu kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil. Ini terjemahan daripada pimpinan Ar-Rahman tentang ummatan wasata, ialah umat yang terpilih dan umat yang adil. Ini terjemah dia, bukan dia terjemah ke pertengahan, bukan dia terjemah tengah-tengah, tapi terjemahannya setelah dikaji kandungan tafsir, konteks ayat dan sebagainya, maka terjemahannya ialah menjadi umat yang adil, ya, lagi pilihan, menjadi umat pilihan dan adil. Umat pilihan maknanya umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat ini disebut maaf saya ni generasi baby boom, pra baby boom ni. Selalu tekak ni susah sikit pra baby boom. Susu. Ada orang kata jangan minum susu. Jadi ada orang jual ubat, dia kata susu pun tak boleh minum, air mineral pun tak boleh minum, minum dia punya. Dia ada jual air mineral dan dia jual penapis atau apa, pipe, makan yang tu, minum tu. Minum susu tu dia buat daripada kulit kerang. ini apa tu. Jadi dalam hal ini Prof. Nayah dia tahu. Semalam dia pun tidur tak lena, dia kata. Saya tidur tak lena, dia pun tak lena juga. Jadi dia kata sini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu, supaya kamu, ini kalau orang faham Arab tahulah takun atau takunu, litakunu syuhada'a 'alan nas. Syuhada' ni jamak syahid, saksi. Supaya kamu menjadi saksi-saksi kepada manusia, kerana kamu adalah umat yang paling baik, yang paling adil. You deserve to be the judges, the witnesses for other communities, other people. Kita deserve. Sebab kita lah yang baik dan terpilih. Di samping itu juga, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul menjadi saksi terhadap kamu sebagai umat yang baik dan umat yang terpilih. Ini satu testimoni, ya, daripada Al-Quran tentang ketinggian kebaikan umat Islam ini yang disifatkan sebagai umat yang terpilih dan adil. Jadi kita harus merealisasikan sebagai umat yang adil dan terpilih itu bagaimana? Apa harus kita lakukan? Apakah agenda kita untuk seterusnya? Dan ada juga tafsir mengatakan bahawa ayat ini diturunkan kerana pihak Yahudi dan Nasrani dan musyrikin Makkah
telah pun mencuba untuk mengeksploitasikan kes perubahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Sebab itu selepas itu disebutkan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib ala aqibaihi. Orang Nasrani, orang Yahudi mengatakan, kenapa orang Islam berpaling kiblat? Mereka sedang sembahyang menuju ke Baitul Maqdis, tiba-tiba paling ke Baitullah. Apakah mereka satu umat yang tidak mempunyai prinsip dan pendirian? Sebab itu Allah menyebut di sini, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Artinya Tuhan menjadikan kiblat itu ialah untuk menguji. Dan Rasulullah SAW dengan para sahabat dan orang mukmin pada masa itu terus mengikut perintah Allah. Tengah sembahyang boleh paling ke kiblat yang diperintahkan Allah. Ini menunjukkan satu umat yang amat adil dan amat terpilih. Dan mereka menggunakan isu ini untuk menjatuhkan dan merosakkan nama umat Islam. Jadi dalam ayat ni sebelum ini memang disebut juga tentang pengubahan arah kiblat ini. Kita membaca Quran dari awal hingga akhir, kita harus satukan, melihat Islam ini secara holistik. Secara holistik. Dan kalau kita baca satu ayat, mesti ada benda yang sebelumnya dan selepasnya yang perlu kita hubungkan. Kita tidak boleh mengambil Islam ini sebagai partial, sebahagian-sebahagian saja. Jadi sebab itulah saya rasa dalam hal ini, kalau kita nak kaji Islam ini, kita tidak hanya kaji dari sudut wasatiyah dalam konsep yang selalu kita bincangkan, tetapi kita harus juga mengkaji Islam dari sudut-sudut yang lain, termasuk umat Islam sendiri. Saya ada bawa 2-3 perkara yang perlu kita tahu. Muslim ini sebenarnya, orang Islam ini, sifatnya ada diterangkan oleh Al-Quran di sana sini. Kita harus ambil semuanya sebagai satu sifat Muslim yang holistik, yang overall. Pertama sekali Allah menyebut, inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kamu, umat yang satu. Dan aku, kata Allah, adalah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Ini menunjukkan di unity of the Muslim ummah. Unity, ummah wahidah. Dan Tuhan just one, tauhid. Itu satu. Kemudian yang lain pula ayat menyebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. You are the best among the people yang created by Allah SWT. Ya. Kita kena kaji semua tu. Apa makna khair ummah? Ummah yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, dia selalu sebut sebab apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyeru kepada ma'ruf dan mencegah daripada munkar. Konsep ada semua, penghayatan ada, maknanya ada, sentiasa kita pelajari. Tapi kalau kita lihat mungkin dari segi pelaksanaan, penghayatan mungkin agak berbeza. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Tuhan sebut, jangan kamu bersusah hati, jangan kamu berduka cita. Sesungguhnya kamu adalah umat yang paling tinggi. In kuntum mu'minin. Sekiranya kamu beriman kepada Allah SWT dan ajarannya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Yaitulah umat orang-orang mukmin Muslim ini, iaitu apabila disebut Allah, maka hati mereka merasa gerun dan takut dan merasa agung dengan Allah SWT. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat Quran dan juga tanda-tanda kejadian bumi dan langit, maka mereka akan bertambah imannya. Jadi maknanya dalam hal ini banyak perkara yang harus kita ambil sebagai ciri-ciri kekuatan, keagungan, kemuliaan dan bagaimana umat Islam itu merupakan umatan wasata yang terpilih dan adil. Dari segi ini Allah menyebut tentang khair ummah, umat yang terbaik, the best. Ada kita?
are we the best people nowadays? Yalah, daripada segi Tuhan memang we are the best. Selalu kita sebut I am the best. Ya. Kemudian Tuhan menyebut tentang kamu wa antumul a'launa, you are the highest among the people in this earth. If you believe in God, if you have faith. Nah, kemudian banyak benda yang kita boleh ambil sebagai ciri-ciri dan sifat untuk umat Islam di samping wasatiyah tadi. Sebab kita sekarang ini terlalu menekankan wasatiyah sehingga kita lupa tentang sifat-sifat yang lain yang perlu ada pada kita. Dan dalam hal ini Allah juga menyebut orang-orang beriman itu harus bersifat dengan sifat yang baik. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Siapa boleh terjemah ayat ni? Isteri saya boleh kot, dia ada sini dia. Tapi kalau saya uji dia nanti dia tak pas pula balik kelahi pula. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ni tuju kepada orang-orang yang beriman. Kita beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Taqul ma la taf'al. Kamu membicarakan sesuatu, menyebut sesuatu, memperkatakan sesuatu. Kenapa kamu memperkatakan sesuatu dengan apa yang tidak kamu amalkan? Ini sifat munafik ni. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa amat besar di sisi Allah sekiranya kamu berkata sesuatu yang tidak kamu amalkan. Ini satu tegahan yang disebut. Banyak lain. Saya tidak dapat membawa semua. Kalau saya buat semua mungkin 5 jam tak habis kalau kita ambil Al-Quran ni. Apa kebaikan dan apa yang ditegah. Jadi dalam hal ini saya rasa kita dalam negara Malaysia ini alhamdulillah nampaknya kita mempunyai kecenderungan, kita mempunyai agenda dan kita mempunyai perlembagaan yang menuju kepada penghayatan Islam yang lebih syumul dan lebih komprehensif. Kita saja saya rasa di antara negara Islam yang ada menyebut dalam perlembagaan Islam itu sebagai agama federation. Indonesia yang punya penduduk 90% Muslim tidak mempunyai konsep negara Islam. Dan demikian juga yang lain-lain, ya, negara-negara Islam yang lain. Semasa di Saudi saya dapat melihat, ini bukan semata Saudi sekarang. Saudi dulu sebenarnya yang mencipta, mewujudkan bank Islam bukan di Saudi dan bukan di negara Islam, tapi di negara barat oleh orang-orang Islam yang mempunyai kesedaran tentang sistem ekonomi Islam. Islamic resurgence, Islamic revivalism yang berlaku pada tahun 70-an sebenarnya bangkit di Eropah. Kerana di Eropah orang-orang mempunyai pandangan dan pemikiran yang terbuka. Orang-orang Islam yang berhijrah ke Eropah mungkin kerana mereka sudah dibuang negara, kerana bercakap sesuatu yang mungkin tidak bersesuaian dengan pemerintah. Maka di sana mereka berkumpul dan mereka mewujudkan satu pandangan iaitu zaman resurgence of Islam. Zaman resurgence, revivalism Islam ini sebenarnya balik kepada banyak perkara. Di antaranya ialah apabila Iran berjaya menjatuhkan Shah Iran itu. Walaupun dia disokong dengan kuat oleh Amerika dan mempunyai kekayaan ekonomi yang begitu hebat. Tetapi dengan revolusi Iran, mereka berjaya menjatuhkan kerajaan Shah Iran. Dan orang Islam memegang tampuk pemerintahan. Yang kedua, kerana dalam satu peperangan yang berlaku di Mesir. Pertama kali Mesir menang dengan Israel. Ya. Masa Yom Kippur, iaitu Mesir menang. Semua peperangan sebelum ini kalah. Dan pada satu itu saja yang dia menang, tahun 70-an. Dan lagi satu ialah tentang kunjungan ke Baitullah. Mendapat sambutan yang ramai daripada orang-orang Islam yang sedar tentang pentingan ibadat. Maka bilangan orang yang buat umrah haji bertambah dengan banyak. Itu juga. Yang keempat ialah tentang usaha King Malik Faisal, Amir Faisal pada masa itu, yang telah mengugut Barat dengan petrol weapon. Iaitu sekiranya Barat menceroboh atau berlaku sesuatu yang boleh merosakkan
membahayakan negara Islam, maka Saudi akan menggunakan petrolnya sebagai senjata. Ini berlaku semua pada tahun 70-an. Orang-orang di dalam negara Islam tidak sedar bahawa Islam mempunyai senjata dan kekuatan yang seharusnya mereka pertahankan dan mereka harus kembalikan. Tetapi banyak anak-anak muda di barat yang telah berusaha, kalau saya tak salah lah, daripada penyelidikan yang dibuat, untuk kembali kepada Islam. Inilah Islamic Revivalism 1970s yang berlaku. Kerana Islam mempunyai kekuatan dari segi ekonomi, segi kekuatan fizikal, segi kekuatan spiritual, dan ditolong oleh Allah SWT, mereka dapat mewujudkan hal ini. Cuma terjemahan-terjemahan selepas itu yang mengikut agak silap, agak salah, tersasar. Dan kerana kita dikejutkan dengan Islamic Revivalism, we were not prepared. Sebab itu yang jadi macam-macam. Ada setengah orang kata begini, revivalism begini, macam-macam. Jadi dalam hal ini saya rasa, dalam hal melihat Islam sebagai satu agama yang syumul, sebagai satu din, complete way of life, maka kita harus melihat semula keadaan di negara kita, juga negara-negara Islam pada hari ini. Ada satu buku yang diterbitkan tentang Parents-Child Relations, A Guide to Raising Children. Dia sebut di sini, ini saya ambil dan kita boleh fikirkan sama. Muslim parents and families in favor of isolated personal advancement, giving little thought to the moral responsibilities toward other members of society. Maknanya sekarang ni ibu bapa dan juga penjaga kanak-kanak kurang sangat memberi pemikiran dan fokusnya untuk perkara-perkara yang ada hubungan dengan moral dan tanggungjawab terhadap orang lain dalam satu anggota masyarakat. Children are not encouraged to participate in civic affairs. Hasil daripada itu maknanya kanak-kanak tidak digalakkan untuk aktif dalam bidang perkhidmatan ataupun civic, ya, perkhidmatan dan civic. And as long as they have been taught the basic of prayers and reading the Quran, parents congratulate themselves on a duty well done. Maknanya kalau budak tu dah pandai semayang, children therefore grew up thinking that performing personal ritual is the central element of a moral life. Itu saja. Akibatnya children akan membesar dalam satu pandangan dan perasaan bahawa hidup mereka hanyalah untuk ritual saja dan jauh daripada moral life. And that if they perform these rituals, then they have performed all their religious and moral obligation in life. Seolah-olah dia buat ibadat tu, dia dah buat semua dah. Termasuk tanggungjawab sosial dia dan tanggungjawab akhlak dan moral dia. What this can amount to is an individualistic, egotistical lifestyle. One of mere survival and a negative public attitude. Jadi kata penulis ni, penyelidik ni, mungkin kita banyak tak setuju juga. Tapi apabila keadaan berlaku begitu, maka orang Islam ini akan menjadi terlalu bersifat dengan ego, individualistic, egotistical lifestyle. Maknanya lifestyle dia hanyalah berkisar di sekitar diri dia sahaja. Untuk mencari pahala, mencari balasan daripada Allah, beribadat kepada Allah, baca doa, baca Quran, dia kata dah cukup duty dia dalam dunia ini. Tapi civic lives, moral, ethical kurang. Responsibility, accountability tak ada. Jadi itu yang disebut di sini. Unfortunately, this apathy has wider repercussions for ultimately it destroys public life and society. The result of which is that everybody is a loser. Dia kata kerana keadaan ini maknanya menjadi satu public opinion, menjadi satu pendirian yang bersatu,
yang sama-sama kita alami, dan dia sebenarnya merosakkan public life and society. Dia bagi juga contoh, umpamanya ini mungkin orang marah lah. Kalau universiti ini ditubuhkan dengan wakaf umpamanya, kita cuba untuk mendapatkan wakaf. Orang kaya kita ramai. Tetapi dalam hal ini, kerana pandangan begini, pemikiran yang fokus hanya kepada individualistik dan egoistik, mereka tidak mau memberi wakaf, memberi sedekah, memberi sumbangan kepada perkara yang lain daripada diri mereka. Ya, jadi pendeknya dalam hal ini ada pandangan yang bercanggahan lah. Memang kita di Malaysia, saya rasa kita tidak ada. Kita kalau nak ikut pendermaan tu banyak, terutamanya zakat. Kita di Malaysia zakat di wilayah persekutuan kita collect dekat 500 juta, $500 million. Kalau di Selangor sama juga $500 million. Kalau kita kumpul harta zakat dua daerah ini pun sudah $1 billion. It's a big amount of money. We collected zakat, Profesor Mudassir, about 1 billion ringgit Malaysian every year. That's good, but how do we use it? Can really we benefited from the zakat? Jadi sekarang saya ingat, sebab itu kita universiti ini ingin melahirkan pemikir yang boleh berfikir dan pemikir yang ada quality leadership, boleh jadi pemimpin. Kita di Malaysia alhamdulillah selama ini pemimpin kita adalah pemikir dan mempunyai kualiti kepimpinan. Sebab negara-negara Islam yang lain sudah mengalami krisis, leadership crisis everywhere in this world, especially the Muslim countries. You know, we have all this leadership crisis. They don't have leaders. Look at Egypt, look at Sudan, look at Libya, look at Syria nowadays, look at Afghanistan, look at, almost every Muslim countries in the world, they have this leadership crisis. They cannot manage their country, they cannot manage their wealth, they cannot manage their human resource, everything. So end up with violence, killing each other, you know. Jadi sekarang ni, maknanya dalam hal ni, kita ada zakat 1 bilion, kita harus fikirkan bagaimana cara meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan umat Islam di Malaysia. Ini semua saya rasa harus kita mulai dengan pendidikan. Saya buat MQA. Ini program outcome, learning outcome, semua ada. Sekarang saya nak tanya Kementerian Pendidikan, apa learning outcome dan program outcome daripada pendidikan Islam di Malaysia sekarang ini? Learning outcome, melahirkan manusia yang bertanggungjawab, yang mempunyai moral dan akhlak yang baik. Bukan hanya yang mementingkan dari sudut individualistik, dari sudut ritual dan perdoain. Ini selalu disebut. Tapi kita mementingkan kerohanian, sedangkan pembangunan fizikal, pembangunan akli, moral dan obligation kita, accountability kita kepada society jauh termasuk daripada negara Jepun yang bukan Islam itu. Di negara Jepun, anak-anak pergi sekolah pakai kasut, sampai sekolah tukar pakai selipar, dan dia cuci tandas, dia cuci bilik air, dan kalau ada kotor-kotor semua dia ambil, bersihkan. This is the culture, not religious. Tapi kita yang mengajar Islam sudah berpuluh-puluh tahun, ratus tahun. Kenapa outcome-nya tak ada? Where is the learning outcome of religious education in Malaysia? Jadi sebelum perkara ini berlaku kepada kita, sementara kita aman damai, baru semalam saya bercakap dalam IPB, Institut Profesional Baitul Mal, dalam keadaan orang lain berhijrah, melarikan diri dalam peperangan, tidak ada sekolah, tidak ada guru, tidak ada hospital, kita berjaya merayakan keluaran graduate kita tiap-tiap tahun, termasuk di dalam universiti. Cuma yang kita nak tanya sekarang ni, what is the learning outcome of our religious education? Generasi Y dan Z, kelihatannya moral mereka semakin jauh daripada ajaran Islam. Termasuk generasi pra-bumbun rosak.
kita beragama. Agama surah kita macam-macam tadi. Tadi satu yang saya sebut, kalau kita bercakap kita kena buat. Ya, lima taquluna ma la taf'alun. Dan lain lagi, banyak lagi disebut. Jadi sekarang ni kita ingin supaya Islamic education dapat kita review semula. Saya sudah cakap dengan Menteri Pendidikan 1 dan 2 supaya kita mengadakan satu review terhadap pendidikan Islam di Malaysia ini. What is the system, the curriculum, the teachers training, the textbook, the content, and the approach and methodology of teaching. What is the outcome of this pada masa akan datang supaya pelajaran agama menjadi amat efektif. Sekarang ni pelajaran agama hanya tinggal di pelajaran agama. Sebab itulah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid, dalam majlis ilmu, seorang laki-laki berpakaian tampan, pakaian putih, seperti Ustaz Uzali ini, dia masuk. Dia masuk, dia tanya Nabi, mal Islam, mal iman. Apa dia Islam dan apa dia iman? Nabi jawablah rukun Islam, rukun iman semua. Kemudian Nabi tanya, mal ihsan. Apakah ihsan? Ihsan, Nabi jawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Namun sebaliknya, if you cannot see God, God is looking at you. Ini satu perkara yang harus kita terapkan supaya apa yang kita lakukan ini ada panduannya. Sebab untuk percaya dengan alam ghaib ni susah. Sebab tu dalam surah Baqarah tu dia sebut, muttaqin tu ialah yang percaya kepada alam ghaib. Benda-benda yang ghaib. Adakah orang musyrikin sebut, apakah kita apabila dijadikan tanah dan tulang, kita akan dibangkitkan semula? Apabila kita sudah menjadi tulang dan kita menjadi tanah, izaman wa turaban, a inna lafi khalqin jadid. Nanya, orang-orang musyrikin ni, mereka bertanya, betulkah ada hari kiamat ni? Saya rasa generasi Y dan generasi Z bertanya soalan yang sama. Terutamanya apabila ada dalam YouTube, dalam blog, dalam website, dalam semualah yang disiarkan, yang ditunjukkan dalam telefon, TV, komputer, dibuat di universiti oleh orang-orang bijak pandai, oleh golongan-golongan yang dalam menentang hak asasi manusia tu, mereka percaya. So golongan Y and Z, they believe there is no akhirah. So why do we have to pray? Why don't just leave it? Because we are just living in this world. There is no after death world. Tak, saya nak bawa satu buku, Akhlaquna al-A'iliyah, Dr. Mustafa As-Sibai. Dia menyebut tentang keadaan sekarang ini. Dia sudah meninggal sebenarnya. Tentang satu perkara yang saya rasa ada hikmahnya dan ada filosofinya, iaitu tentang anak-anak di rumah. Auladuna fil buyut. La'alla min ahammi mushkilatina al-ijtima'iyyah tarbiyatu abna'ina wa banatina fil buyut. Dia kata mungkin satu masalah sosial yang besar bagi kita sekarang ini ialah tentang pendidikan anak-anak laki-laki dan perempuan di rumah. Fal walad qabla an turabbihi al-madrasah wal mujtama' yurabbihi al-bait wal usrah. Seorang anak itu sebelum dididik oleh masyarakat dan sekolah, dia sebenarnya dididik oleh rumah dan keluarga. Wa huwa madinun li abawayhi fi sulukihi al-ijtima'il mustaqim. Dia sebenarnya terhutang budi kepada mak bapak dia tentang perangainya, tentang kelakuannya, social life dia, social behavior dia yang benar. Kama anna abawayhi mas'ulani ila haddin kabirin an hirafihi al-khuluqi wal ijtima'i. Dua ibu bapa sebenarnya bertanggungjawab terhadap penyelewengan dia dari sudut akhlak dan sosial. Wa min mu'jizatil Islam fi 'ilm at-tarbiyah annahu sabaq ila taqrir hadhihi al-haqiqah qabla 14 qarnan. Dan satu daripada mukjizat Islam yang wujud
dalam bidang ilmu pendidikan ini yang telah berlaku, telah disebut lebih daripada 14 kurun yang lalu, ketika Rasulullah SAW menyebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maknanya semua anak yang dilahirkan ini adalah baik, lahir dalam keadaan fitrah. Tapi mak bapaknya yang menjadikan dia Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Ini bukan maknanya jadi Yahudi Nasrani sebenarnya, tapi maknanya apa saja yang berlaku di luar daripada kelahiran dia, selepas kelahiran dia, itu adalah tanggungjawab mak bapak dia. Termasuklah penyelewengan akhlak dan sebagainya. Wa hadza sarihun fi anna ittijah al-walad al-fikri wal-khuluqi wal-ijtima'i mutaassir awalan wa qabla kulli shay'in bi bi'atil abawain. Dan ini menunjukkan bahawa inilah kesan yang amat besar daripada mak bapak dan rumah. Wa min al-mu'saf anna buyutana laysat ala namat wahid. Dia sebut sini, ya, saya baca terjemahan sajalah. Amat mendukacitakan bahawa di antara rumah-rumah kita ini tidak mempunyai satu cara pendidikan yang baik. Dalam sebuah rumah umpamanya, seorang anak lahir dalam keadaan ketakutan dan kelemahan pribadi dan keadaan pemikiran yang tidak stabil. Ala jubni wal khawf wa dha'fi syakhsiyah wa tirab at-tafkir. Di antaranya lahir dalam keadaan yang tidak mempunyai peraturan, yang tidak mempunyai sistem dan cara pendidikan yang baik. Dan di antaranya anak-anak lahir dalam keadaan yang tidak mengerti sesuatu apapun kerana tidak ada panduan daripada ibu bapa. Apalagi panduan tentang social life dan juga kehidupan dari sudut kekeluargaan. Dan ada juga keluarga yang melahirkan anak dalam kehidupan yang bertaraf tinggi, aristokrati, mutrafan ba'idan, dia terlalu mewah hidup, jauh daripada realiti masyarakat. Wa min buyutina ma yansha' fiha al-walad mutadayyinan. Tapi di antara masyarakat rumah tangga ada juga yang lahir anak yang beriman, beragama, tetapi dia memahami agama mali'an bil akhta' wal khurafat, penuh dengan kesalahan dan juga superstition. Ada, dia beragama, tapi agama yang dia ada tu terlalu banyak dengan khurafat, kepercayaan karut, makhluk halus dan sebagainya. Ya. Ini disebut agama. Wa minha ma yansha' fiha al-walad mutaharriran min al-aqidah wad din. Ini lagilah mana dia lahir yang jauh daripada akidah dan syariah yang sebenarnya. Tapi yang saya nak tekan tadi ialah tentang auladuna fil buyut, macam mana keadaan anak-anak di rumah. Jadi kalau agama tapi sudah diselewengkan faham agama, ini yang menjadi masalah dalam masyarakat kita. Di sekarang dalam hal ini pun sebenarnya saya tidak menyebut tentang wasatiyah. Saya menyebut tentang benda-benda yang lain, terutama yang bersangkut dengan moral dan akhlak. Jadi kalau dalam hal ini mungkin saya boleh berkongsi pandangan. Ya, kita ada mungkin setengah jam ataupun 45 minit. Saya bersedia mendengar pandangan dan ini adalah sebagai satu wacana untuk kita bertukar fikiran. Tidak semesti apa yang saya sebut itu betul dan apa yang saya sebut itu sebenarnya berlaku. Tapi banyak perkara adalah terserah kepada pemikiran dan pandangan kita. Jadi dengan itu saya berhenti dulu sampai sini. Kalau ada apa-apa saya bolehlah berkongsi sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan untuk Dato' Wira. Bagaimana kita nak menterjemahkan konsep wasatiyah ni dalam bentuk tindakan ataupun untuk direalisasikan dalam kehidupan, terutama dalam masyarakat kita yang berbilang kaum ini, iaitu dengan berbeza agama dan juga latar belakang budaya. Dan saya rasa bila sebut tentang wasatiyah ni, kita kena masukkan unsur-unsur toleransi, tolak ansur, kompromi, integrasi, asimilasi dan juga seumpamanya.
Dan saya rasa perkara-perkara itu mesti ada waktu kita nak melaksanakan wasatiyah tu dalam kehidupan masyarakat kita yang agak unik dan juga kompleks ini. Sekian, Assalamualaikum. Saya nak cakap dari segi wasatiyah ini bincang lama di peringkat orang di Aristotle bercakap dah kebaikan wasatiyah ini. Kemudian kita balik agama, kita sebut agama kita elok belaka, the best everything. Saya nak cakap dalam konteks education juga. Prosesnya, mana kerja-kerja yang dibuat, saya nak cakap ni, nak tuju kepada universiti ni sama, duk fikir wasatiyah ni biar bentuk yang lain, bentuk yang praktikal. Wasatiyah ini menentukan exam, endingnya macam mana. Sama ada proses teaching and learning itu berlaku dengan baik atau tidak. Kalau sengit sana, sengit sini, mana proses teaching and learning is very poor. Then lastly, finally, kita akan review. Itu prosesnya. Tetapi dalam wasatiyah yang kita nak gunakan dalam hal-hal dalam kehidupan kita ini, kita mesti ada satu model apa yang kita guna. Saya nak tanya, saya nak bagi kepada orang-orang yang buat wisdom ni. Mana proses apa yang, mana model apa. Di model itu baru kita buat praktikal yang jadi hasilnya. Kalau kita tidak akan lahirkan apa-apa model untuk pelaksanaannya, maka kita akan jadi orang duk sembang habis hayat begitu saja. Sekian, billah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dia balik sambil duk sembang. Tapi saya rasa saya bagi soalan Cik P dulu. Sebenarnya model ini kita pun ambil daripada Amerika. MQA ambil daripada Amerika. Tetapi kita tidak semestinya mengatakan model Amerika itu tidak baik. Saya rasa MQA punya model itu amat baik. Sebab tu tadi saya sebut, supaya pendidikan Islam di Malaysia ini pun cuba kita timbulkan balik learning outcome, program outcome dan product outcome. Jadi yang ini sebenarnya banyak juga masalah kerana kita kadang-kadang kita ada prejudis. Kita di sini pun buat umpamanya kita punya program yang pertama. Ini CP ya. Dia kita buat comparative study. Tujuannya ialah untuk mendapatkan pandangan-pandangan yang berbeza-beza tentang pengurusan keuangan. Sekarang memang kita agak menjadi hub tentang Islamic banking, Islamic insurance, Islamic dan lain semua ada tentang finance. Jadi sekarang ni kita nak supaya kita dapat mengkaji dari segi komparatif dan kita akan mengeluarkan orang-orang yang benar-benar memahami dari segi manajemen. Sebab manajemen jadi masalah dalam negara kita ni sebenarnya semua apa saja isu yang timbul ialah tentang manajemen. Sedangkan manajemen tu kalau kita pergi kepada Islam, banyak perkara disebut tentang manajemen. Umpamanya teamwork. Tuhan sebut ada orang yang dijadikan lebih daripada orang lain, maka dia harus bekerjasama. Manajemen juga harus mempunyai satu hierarki yang kita ini maknanya mengikut apa yang dikeluarkan secara syura wa amruhum syura bainahum. Manajemen. Nah? Dan taat kepada ulil amr, itu juga manajemen. Jadi maknanya sekarang ni financial management kita ambil untuk keluarkan orang-orang yang boleh manage bukan hanya dari sudut kewangan kebendaan tapi dari sudut kerohanian dan juga human resource. Itu yang kita cadang CP. Dan saya nak supaya pendidikan Islam ni kita cuba reviewkan semula kalau diadakan satu kongres umpamanya. Dan kita dapatkan semua the best brain in the country. Saya tidak mahu kalau orang-orang agama ada yang bersifat ta'asub mengatakan this is our territory, you don't come near to it. Ada juga orang agama macam tu. Dia kata Islamic education is our task. So nobody will come near to it. Tak boleh. Kita kena dapat semua sekali macam kita buat di sinilah. Kita dapat banyak profesor-profesor daripada luar, daripada bidang keislaman. So kalau boleh kita buat yang ni, saya rasa kita boleh berjaya. Sebab kongres perlu untuk buat agenda dan sebagainya. Terutamanya kita setelah begitu lama. JCOF saja tu.
Berapa lama dah kita buat? Patutnya naik menengah tapi tak dapat. Kafar. Kita belanja hampir 1 bilion setahun saya rasa. Mungkin 700 juta ataupun 600 juta kita belanja untuk kafar. Efeknya memang ada dari sudut pengajian Quran dan sebagainya. Sekolah tahfiz, sekolah agama dibelanjakan berpuluh juta. Memang ada efek. Tapi kenapa tidak diteruskan dalam tahfiz itu supaya dia dapat mentadabbur, ni tadabbur lah selalu orang sebut. Ya, maknanya memahami, menganalisa dan mengimplementasikan apa yang dia belajar daripada Quran. Umpamanya saya tengok dalam hal ini kita perlu, ya, saya pandangan saya lah, tidak boleh berhenti di setakat peringkat menengah dan rendah saja. Terus ke universiti. Filosofi Islam. Baru kita boleh faham apa agenda yang patut kita lakukan. Jadi banyak perkara yang boleh kita lakukan dalam hal ini dan ini terhenti kepada keadaan kita terutamanya orang-orang yang berpendidikan Islam ini supaya lebih open. We don't see this is our territory, nobody can come to us. This is our monopoly. No. Untuk education, kita perlu orang psikologi. Kita perlu orang pedagogi. Cik P tahulah, dia pun belajar education juga. Dia pergi sampai ke mana? Sampai kahwin orang putih. Kan dia gurau je, dia bukan kahwin orang putih. Dia kahwin Melayu betul-betul, dia balik, dia cerita kat orang, dia kata dia kahwin orang putih. Lepas tu dia kata dia di rumah kena basuh pinggan, basuh mangkuk, basuh kain baju semua pasal dia orang putih. Kalau wife dia orang putih, memang dia kena buat semua. Habis wife Melayu, buat dia. Ini sorry, mula aja. Sebenarnya gitu Cik P. So kita tidak boleh lagi melihat to close mind. Kemudian Saudara Anwar Singh tadi, sebenarnya saya nak sebut satu je. Bagaimana masyarakat Islam telah memulakan proses globalisasi. Global world yang kita tahu sekarang, borderless world. Sebenarnya masyarakat Islam memulai semasa Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Baginda telah memulakan take initiative untuk globalization world. Dia global sebab dia ada mengikat tali persaudaraan di antara orang Islam, dengan orang Yahudi, dan dia telah bahagikan tugas-tugas untuk memelihara Madinah sebagai sebuah negara. Baginda menjadi ketua negara, ketua politik, ketua ekonomi, ketua tentera dan sebagainya. Dan baginda menulis dalam perjanjian Madinah itu bahawa orang-orang Yahudi harus membantu dari sudut material tentang pembangunan negara Madinah. Ini memang kita tahu ya, Saudara Anwar. Kita tahu, semua kita tahu. Mana kalau kita bercakap tentang globalization, sebenarnya datang daripada rootnya ialah alam global semasa Rasulullah SAW sudah wujud. Ya, apabila itu wujud, artinya zakat dan sebagainya, itu juga diperlukan Islam, maknanya supaya meningkatkan kesepaduan umat. Dan dalam Quran kita tahulah banyak ayat menyebut inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah kata kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan, jadikan puak-puak dan suku-suku supaya kamu berkenal-kenalan. Ya, maknanya ini satu daripada kita yang tahulah dari sudut teorinya, dari sudut amalannya harus kita lakukan. Ya. Dan Tuhan sebut dalam Quran banyak perkara. Umpamanya dia mengatakan kami menjadikan manusia itu berbagai-bagai warna kulit dan berbagai-bagai bahasa. Maknanya dalam hal ini adalah juga yang disebut oleh Saudara Anwar tadi tentang wasatiyah, tentang masyarakat majmuk. Kita di Malaysia, orang Melayu mempunyai legasi yang baik. Orang Melayu amat terpengaruh dan amat menghayati kehidupan Islam, nilai-nilai Islam. Sebab tu di universiti ini pun kita cadang akan buat satu subjek tentang legacy of the Malay, especially in developing Islamic civilization, Islamic thought and civilization. Sebab orang Melayu saja, with due respect to the Arabs and other nationals, yang masih menjaga nilai-nilai Islam. Di Nigeria pagi tadi saya tengok CNN dah berlaku penyembelihan antara Islam
dan Kristian. Di Mesir pernah berlaku, Indonesia pernah berlaku. Banyak perkara yang berlaku. Tapi orang Melayu, they are very patient. They are more tolerant. Sebab itu kita kena belajar tentang sejarah Melayu kita. Kalau tengok agama pun, kita sebenarnya mempunyai titik tolak urutan sehingga ke Masjidil Haram, Masjid Azhar tu, nenek moyang semua kita dulu. Sampai sekarang ni pun orang dah baca Quran tu, dia keturunan daripada sana. Talaqi tu, dia kena baca daripada guru yang pernah mengajar dia. Guru tu sampai. Guru dulu. Qiraat tu kena talaqi. One person to another to another. Jadi saya rasa dalam hal ini, kita kena tengok legasi. Ini Anwar ya. Di Malaysia, Alhamdulillah. Kita tidak menimbulkan satu masalah, walaupun dalam keadaan racial yang begitu tegang sekarang ini, tapi kita tidak terlalu ta'assub. Kalau orang Melayu tidak sabar, saya rasa banyak perkara boleh berlaku dalam negara ini, termasuk penyembelihan dan sebagainya. Tapi orang Melayu, saya bukan nak puji Melayu saja, termasuk orang-orang non-Malays in Malaysia, they already understand the Muslim culture. They respect Muslim culture. They respect the lifestyle of the Malays and the Muslims. Cuma ada 2-3 orang tu tak respect lah, dia tak tahu. Sebab dia tak tahu. Masa maghrib kita nak semayang, masa tu lah dia nak pergi minta hutang, surat khabar lah apa semua. So this is something we have to teach them, to show them that during the prayer time, you don't come and disturb us. You can come after that or before that. Tapi yang ni dia tak tahu lah 2-3 orang. Sebab kita tak tahu, tak bagi tahu dia. For this reason, I thought perhaps I shouldn't really say anything, but I dared to ask for the floor. I know it is the last opportunity, for 3 reasons, very briefly. First of all, because it is about, 7 days now. This is my first week in this important and very promising institution, the UIM, because of its mission, pursuit of wisdom and so on and so forth. I don't want to quit. Secondly, because I wanted to pay my compliments and greet my good old friend, Datu Ismail, because he was my first host when I came to Malaysia 18 years ago. You are with us, yes. And because we've been friends ever since then, but we haven't met very often. And thirdly, but no less importantly, because of the topic itself. Although I haven't been able to follow, I'm sure it was a very pithy and rich presentation. I haven't been able to follow in detail. It is a subject that has concerned most of us, including my humble self, for many years. And I wanted to point out that in my humble experience, this subject has become much more, it is an ancient subject for Muslims. It's an old subject. It is not new. But since 9/11, it has become wide, gained a lot of currency. And Muslims have been falling with their feet saying, I am moderate. I am a moderate Muslim. I am not extreme, etc., etc. And sometimes it seems to me that this has had some rather unfortunate consequences. Very briefly, I've encountered people, including graduate students, very intelligent people, as well as colleagues and others, who've tended to say that, moderation is the thing, etc., etc., halfway. But I've always had to say, and I'm sorry, I have to be very brief, you cannot take a middle house between the right and the wrong, the good and the bad, between Allah and the devil. We cannot be moderate in that sense. We are conscious Muslims and committed to Islam, which by its very nature is among other things, moderate. Not because 9/11 and the people who've been addressing us since then to be moderate want us to go in this way or understand or misunderstand our religion in order to fit their concepts, which are projected onto us and sometimes pushed down our throats, and so on and so forth.
So rather than moderation, I sometimes suggested, and I would like to leave, this is my last point, and I would like to hear Datu Ismail's comment in particular, and anybody else who cares to make it. Rather than moderation, I would rather say balance. Islam is a religion of balance rather than moderation. Balance, well, between this world is important for us as well as the next, the material and the spiritual, I think so. the individual and community, and so on and so forth. Balance rather than holding the stick by the middle or in the middle. I think I think I will leave it there. Okay, thank you so much. Thank you very much. I would Thank like you. to hear very much and be Thank you. enlightened by your comment. I there too. understand Thank what you mean. Me, when he called me to see him, he said, I want to set up an institute, namely Institute Kefahaman Islam Malaysia, Institute of Islamic Understanding. I said, kepahaman is a very simple concept. Why don't you name it research or strategic, whatever? He said, so do you know, the understanding is the key word for our backwardness in the country and in the world as well. Because we don't understand what Islam is. What do you mean by Islam? You said, you always say Islam is the deen, the way of life, the complete way of life. Do you understand it? No, you don't understand. So we name it Institute of Islamic Understanding. So I said, okay, if that is the case, I can accept it. Otherwise, I don't want to accept. Because he said, we Muslims, we don't understand Islam. And rather than, of course, the non-Muslim, they don't really understand Islam very well. Islam is the misunderstood religion. Even now, as Sibangi said, in some house, the family is very religious, but their religion is just confined to, superstitions and many things, just away from Islamic teaching. So in this case, I agree with you that wasatiyah is also moderation and balance. I've said already just now, moderation, according to the Western philosophy, is not suitable to be used in Islamic religion. I mean our concept, because moderation for the Western, they are the moderate people because they practice democracy, they have election, and they fight for human. That's what they say. So we don't really accept the philosophy of moderation from the Western point of view, as Professor said just now about MQA. So this is something that we should take it and try to blend it with Islamic philosophy, so we come up with our own philosophy, our own principles. I agree with you. That balance, because we have to take moderation, we have to take wasatiyah in a very positive interpretation. Watullah biha kilab. Ada orang kata hadis. Is it hadis? No. Orang kata dunia ni adalah bangkai. Orang yang cari dunia ni sebagai anjing yang cari bangkai. Jadi itu pahaman yang selalu sempit. Jadi saya rasa saya tak mau tahan lagi semua di sini daripada nak makan tengah hari. Kalau saya ni orang Melayu, saya tak makan banyak kan. Banyak mana yang ada saya makan. Terima kasih. Sebelum saya menyerahkan kepada saudara Hakim, kalau sesiapa terbaca surat khabar hari ini, mungkin kita boleh relate dengan konsep wasatiyah, di mana Mahkamah Rayuan telah menjatuhkan hukuman, kalau masih ingatlah pada satu ketika dulu dalam blok Suk Bakkut jadi Mahkamah Rayuan telah memberikan penafsiran bahawa satu akta itu tidak terpakai kepada non-Muslim walaupun ia menyentuh sensitiviti sesuatu agama. Jadi di sini mungkin sesuai dengan pandangan Datuk tadi, kita harus mengambil iktibar dan berfikir dengan penuh kebijaksanaan, justifikasi bagaimana keputusan itu diputuskan sebegitu dan apakah tugas dan tanggungjawab kita dalam dewan ini. Jadi segala yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu daripada manusia itu sendiri. Terima kasih banyak. Saya serahkan kepada saudara Hakim seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, dengan berakhirnya halaqah bicara intelek
maka selesailah sudah program kita pada hari ini. Namun sedikit makluman kepada hadirin, tajuk halaqah bicara intelek kita yang akan datang insya-Allah akan diadakan pada 20 hari bulan Mei, hari Selasa, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kamal Hassan daripada Universiti Islam Malaysia yang bertajuk dalam bahasa Arabnya Masyakil Al-Qalb, Al-Qalb Masyakil, dalam bahasa Melayunya masalah hati dan hati yang bermasalah. InsyaAllah. Namun sedikit makluman kepada hadirin, selepas sahaja program ini dijemput hadirin melawat ke QLab untuk melihat persembahan multimedia yang telah disediakan, dan selesai sahaja daripada itu hadirin dijemput naik ke tingkat 3 untuk menikmati hidangan tengah hari yang telah disediakan. Izinkan saya menutup program halaqah bicara intelek ini dengan serangkap pantun. Kapal labuan berlabuh di sini, memunggah beras di pelabuhan abadi, berakhir sudah majlis ini, moga kenangan kekal abadi. Saya mewakili pihak Universiti Islam Malaysia memohon beribu kemaafan jika ada kekurangan, terlanjur kata, terkasar bicara semasa mengendalikan majlis ini. Semoga berjumpa lagi pada sesi halaqah bicara intelek yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana kita dalam keadaan sekarang ni, terutamanya dalam bidang moral dan etika, akhlak, kerohanian nampaknya terlalu jauh ke belakang jika dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Walaupun kita mempunyai pendidikan Islam, agama negara sebagai agama persekutuan dan agama itu disebut dalam perlembagaan, tapi nampaknya Islam yang kita laksanakan terutamanya di kalangan generasi baru ni agak menyeleweng jauh sikit daripada pengajaran asasi dalam Islam seperti kedudukan moral, etika, tanggungjawab sosial ya, dan juga berbagai-bagai aktiviti yang kita lakukan akan bercanggah dengan moral dan akhlak kita. Jadi dalam hal ini saya rasa saya mencadangkan supaya pendidikan Islam itu menjadi lebih berkesan, dan kalau hendak kita perkasakan pendidikan Islam, kita mestilah menyusun semula dari segi kurikulumnya, pendidikannya, tenaga gurunya, textbook dan sebagainya. Saya rasa itu cadangan saya tadi lah. Saya rasa benda-benda macam ini harus selalu ditimbulkan. Jadi harapan saya, program halaqah bicara intelek ni sepatutnya menjadi satu program yang dicontohi oleh IPT yang lain, kerana ia menemukan para ulama dan para amir yang mempunyai pengalaman yang luas dan juga akademik meritnya sendiri, dan audiens yang dijemput juga ialah audiens yang dapat menyumbang, dapat memberikan pelbagai pandangan yang turut membantu umat Islam secara sejagat bagaimana untuk memperkukuhkan masyarakat umat Islam bersama. Pada pandangan saya, program pada pagi ini memang amat bagus untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh Medang tadi memberikan suatu ilmu atau yang baru pada kita, dan juga kita boleh berfikir dengan lebih detail macam mana kita nak wujudkan konsep wasatiyah ni di dalam negara dan juga dalam kehidupan umat Islam kita pada hari ini. Pada pandangan saya juga, siri-siri pembentangan macam ni, siri-siri bicara intelektual macam ni perlu diadakanlah untuk memberi kesedaran kepada semua umat Islam tentang kepentingan wasatiyah dan juga konsep yang baru ni pada kita semua. Saya rasa semuanya baguslah, terbaiklah untuk kita. Harapan saya semoga program-program yang bertemakan bentuk-bentuk macam ini diadakan banyak lagi lah, supaya lebih memberi penjelasan lah mengenai suatu benda yang baru, macam contoh wasatiyah kepada golongan-golongan muda. Biasanya benda-benda baru ni, contoh wasatiyah, konsep-konsep baru sebelumnya macam Islam Hadari, perlu kepada pencerahan yang lebih. Satu program yang sangat bagus, sangat berilmu bagi macam Aunty ada 5 anak kan. Banyak benda yang saya tak tahu, Aunty tak tahu, yang boleh Aunty ajar anak-anak kan. Jadi Aunty pun rasa benda-benda yang kita kena buat dalam wasatiyah ni semua kena mengena dengan balance. I live my life also with balance. I think we live in this world, satu dunia yang penuh dengan cabaran, dengan nationalities yang begitu ramai.
Jadi kita kena share information. Jadi kita believe in our God, Allah Subhanahu Wa Taala. We have our way, but we must respect. Because we respect other cultures, we respect other religion. I think that's why Malaysia can prosper. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I was very happy and honored to have been present during this first halqa. Since my joining, having joined the UIM. For that reason, I didn't want to miss it, but I also had another two reasons actually. The first is that I wanted to pay my compliments and be present here to listen to Datu Ismail, who was my first host when I arrived in Malaysia 18 years ago, October 95 to be precise. And thirdly, because the subject itself is very important and it has somehow gained greater importance for us in the Muslim world, regardless of which part of it, that it is important for us to be moderate. And in a sense, this kind of urging is off the mark, because moderation has been, from the beginning, a characteristic feature, a central feature of the teachings of Islam and of the life of Muslims. For this reason, I've had, when I came across this kind of misunderstanding of Islam and of wasatiyya in particular, to suggest that perhaps balance would be a more appropriate translation or term, central term, around which we talk about this. We cannot be moderate between, for example, good and evil, right and wrong, shaitan and Allah subhanahu wa ta'ala. We are committed Muslims, conscious Muslims, and that means, among other things, and fair-minded and just. Thank you.